Saudara, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Lawrence Wong berkata, tenaga kerja Singapura dan daya penghasilannya yang semakin berkembang adalah kunci kepada mencapai pertumbuhan ekonomi antara 2 hingga 3% sebagaimana disasarkan. Namun untuk mencapai sasaran itu, syarikat-syarikat perlu mempelajari cara-cara baharu untuk berniaga. Sementara para pekerja pula harus mempelajari kemahiran baharu. DPM Wong berkata demikian semasa menggulung perbahasan 3 hari mengenai belanjawan negara. Pandemik global dan konflik-konflik geopolitik merupakan antara punca utama yang menyebabkan inflasi meningkat di seluruh dunia. Malah, kadar inflasi Singapura tahun lalu boleh mencecah lebih 6% dan bukan 4% jika tidak kerana langkah penguasa kewangan Singapura atau MAS untuk mengukuhkan dolar Singapura. We are going through a rough patch of higher prices due to forces well beyond our control. We are not the only country facing these difficulties. The government will do everything we can to help households and businesses get through this rough patch. DPM Wong berkata, langkah terbaik menanganinya ialah menerusi pertumbuhan gaji sebenar dan mengembangkan perniagaan. Dan ini menurut beliau memerlukan negara untuk terus menjalani transformasi. Maka itu, strategi utama adalah memikat lebih banyak pelaburan bermutu tinggi ke Singapura. DPM Wong berkata, keprihatinan sudah dibangkitkan tentang sama ada Singapura akan menjadi sebuah sistem ekonomi yang memiliki 2 landasan dengan dasar-dasar berbeza bagi syarikat-syarikat berdasarkan saiznya. Namun, pemikiran sedemikian tidak membantu, kata beliau. Sebaliknya, syarikat-syarikat kecil dan sederhana atau SME dan syarikat-syarikat lebih besar perlu dianggap sebagai 2 segmen ekonomi yang berbeza. Bermakna, satu berorientasikan dalam negeri dan yang satu lagi berorientasikan luar negara. Companies in this outward-oriented segment are generally more productive and also have some scale. They have to be. They compete in the global marketplace. They must continuously innovate and up their game. Otherwise, they will fall behind and they will lose their share of the global market. Not surprisingly, these companies have high take-up of government schemes that help them invest in R&D, automation and productivity improvements. MNC ini membentuk kira-kira 75% daripada ekonomi Singapura. SME membentuk baki 25%. Sebilangan sektor seperti runcit dan binaan lazimnya memerlukan lebih banyak tenaga buruh sekaligus kurang berdaya hasil. DPM Wong menekankan bahawa ini bukan unik kepada Singapura. Oleh itu, adalah penting untuk menyokong syarikat-syarikat lebih kecil dalam usaha transformasinya. Selain daripada sokongan buat perniagaan, Encik Wong berkata langkah-langkah bantuan belanjawan direka dengan teliti supaya tidak merangsang permintaan dan meningkatkan harga. DPM Wong berkata ia bukan sekadar menghulurkan wang tetapi mengekalkan keseimbangan antara tanggungjawab peribadi dan keluarga. Beliau menjawab pelbagai soalan yang diutarakan para AP mengenai sama ada skim-skim bantuan yang dikeluarkan mungkin menghasilkan sikap sentiasa berhak menerima dan menjejas semangat berdikari. DPM Wong menambah bahawa keutamaan dasar bertujuan untuk mendatangkan perubahan demi membaiki lagi Singapura dan rakyat Singapura. We recognize that we may not always get it right, but we will always improve and keep on doing better. We will continue to evolve and improve our system of social support. We will maintain the right incentives, actively enable self-reliance, make sure that we are able to fund these schemes. And this is how we sustain a social trampoline that promotes rather than dulls economic progress, that ensures the fruit of progress is shared by all. This is how a strong economy and a strong society coexist and reinforce each other. DPM Wong turut memberi amaran supaya tidak mengeluarkan terlalu banyak wang reserve Singapura untuk keperluan hari ini, seperti yang dicadangkan parti-parti pembangkang. Ini menurut DPM Wong akan mengurangkan wang yang ada buat generasi akan datang dan memaksa mereka untuk membayar lebih banyak cukai. DPM Wong mencabar pihak pembangkang supaya menjadikan isu reserve negara isu pilihan raya. As far as the PAP is concerned, our position is quite clear.
Doesn't mean that policies cannot change. Of course, we review, circumstances change, we update our policies. But where it comes to certain fundamental principles and values, like fiscal responsibility, a basic orientation, not just to look at today, but for the future, this must never be compromised, this must never change. These principles were put in place by our founding leaders. They have continued under successive leaders of the PAP, and they will certainly continue under my watch. Encik Wong juga mengingatkan para AP bahawa pada suatu masa, kedua-dua pihak Dewan mempunyai pegangan yang sama berhubung isu kewangan. There was a time under Mr. Lau Tia Kiang where it was very clear the ethos of fiscal responsibility was the same across both sides of the House. It seemed to me that this had changed under Mr. Pritam Singh, that the position had changed under Mr. Pritam Singh. And the Workers' Party, of course, is free to change its position, but I think it should be clear if this is so. I've heard this before in this House. The point again I would make in response to that is, indeed, I have to agree with the Finance Minister, policies change. A PAP government yesterday would return the money that it has used from the reserves as a matter of principle. But today a PAP government may not return the money it uses from the reserves. Encik Singh merujuk kepada wang $40 bilion yang dikeluarkan daripada reserve untuk menangani COVID-19. Ini berbanding hampir $5 bilion yang dikeluarkan sewaktu krisis kewangan global. Anggota lain seperti APGRC Jurong Tan Bu Ming turut menyertai perdebatan dan bertanya sama ada pemerintah akan mengembalikan wang yang dikeluarkan daripada reserve bagi COVID-19 jika prestasi ekonomi Singapura lebih baik daripada ramalan. So hypothetically speaking, if there is indeed such a bumper year, maybe it will happen, but we will consider it. But in reality, if you look at the facts and if you look at what's going to happen, this will not happen. So I think we just have to be realistic. Those days of structural surpluses are over. Perbahasan selama lebih sejam ini turut menyentuh penutupan akaun khas CPF yang diumumkan di PM Wong semasa pembentangan belanjawan tahun ini. Anggota Parlimen tanpa kawasan undi Leong Man Wai bertanya jika mereka yang berusia lebih 55 tahun boleh dikecualikan daripada langkah ini. I think it's important, members of the House, to understand that the closure of the special account is not aimed at saving interest monies. I don't think that there's any system in the world that will pay a long-term assured fixed deposit interest rate. But for you to allow you the flexibility to withdraw like an ATM machine, I think it is one of those policy moves that we are now doing to ensure that the monies that are meant for long-term savings be cited in a long-term retirement account. Dr. Tan menekankan orang ramai mempunyai pilihan untuk menyimpan wang mereka dalam akaun biasa CPF atau melaburnya di tempat lain. Kementerian Tenaga Manusia akan memberi penjelasan terperinci semasa perbahasan jawatan kuasa peruntukan pada Isnin depan. Saudara, kadar kesuburan penduduk Singapura jatuh ke paras terendah yang baharu dan tidak mencecah kadar 1. Menyifatkannya sebagai trend yang membimbangkan, Menteri di Pejabat Perdana Menteri Indranee Rajah memberi jaminan pemerintah sedang meninjau cara-cara lain yang mampan untuk membantu ibu bapa. Dan ini termasuk pengaturan kerja fleksibel agar mereka dapat menguruskan komitmen kerja dan keluarga dengan lebih baik lagi. Unjuran awal menunjukkan kadar kesuburan secara keseluruhannya merosot kepada 0.97 tahun lalu. Ini lebih rendah berbanding paras rekod terendah 1.05 yang dicatat pada tahun 2022. There are various reasons for Singapore's low fertility. Some are temporal. For instance, couples that had their marriage plans disrupted by COVID-19, which may in turn have delayed their parenthood plans. Others cite concerns about the financial costs of child raising, pressures to be an excellent parent, or difficulties managing work and family commitments.
Cik Indrani menjelaskan bahawa isu ini secara luas mencerminkan fenomena global yang mana keutamaan individu dan masyarakat sekarang sudah berubah. Namun beliau mengatakan bahawa kadar kesuburan di Singapura yang terus merosot ini mempunyai kesan serius kepada masa depan negara. Contohnya, saiz keluarga sekarang lebih kecil daripada dahulu. Dan lebih ramai di antara mereka juga perlu menjaga ahli keluarga yang tua dan juga muda. Cik Indrani berkata, lebih ramai rakyat tempatan yang kekal membujang pula bermakna mereka akan mempunyai sokongan keluarga yang kurang kukuh apabila mereka menjadi tua. Membentangkan rancangan-rancangan PMO, Cik Indrani berkata, pemerintah sedang meninjau cara untuk menambah lagi cuti berbayar bagi golongan ibu bapa. We must recognize that this requires workplace adjustments and that employers may face challenges in making arrangements to cover for employees' extended absences. We will therefore closely engage tripartite partners on further enhancements and pace out any proposed changes. Beliau juga akur akan maklum balas ibu bapa mengenai bagaimana seorang kanak-kanak itu paling memerlukan perhatian pada 18 bulan pertamanya. Maka itu, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF sedang mempertingkat kapasiti jagaan bayi dan merancang untuk meluaskan khidmat mengasuh anak sebagai pilihan tambahan buat keluarga-keluarga di sini. Cik Indrani juga menarik perhatian kepada pelbagai rancangan menambah sokongan buat ibu bapa dan keluarga, seperti meningkatkan cuti bapa yang dibayar pemerintah kepada 4 minggu. Cik Indrani turut berkongsi bahawa tahun lalu 23,500 warga baharu diterima. Ini termasuk 1,300 yang diberikan kepada anak yang dilahirkan kepada ibu bapa warga Singapura di luar negara. Sebanyak 34,500 orang turut diberi status penduduk tetap. We continue to maintain a measured and stable pace of immigration which moderates the impact of demographic trends on the size and age profile of the citizen population. We grant PR or citizenship to those who can integrate well, contribute to Singapore and are committed to making Singapore their home. Setiausaha Parlimen Kanan Kesihatan Rahayu Mazam berkata kira-kira 1,400 individu memasuki sektor jagaan masyarakat setiap tahun bagi tugas-tugas bukan kejururawatan. Beliau memberikan kemas kini kepada Parlimen berhubung situasi tenaga kerja sedang adanya usaha untuk menambah lagi pusat penuaan aktif. Indeed, manpower is an aspect that we have been monitoring quite closely, especially as we transform the efforts in the healthcare, in particular with ageing. So yesterday we had also another discussion, in particular with the allied health professionals. So we are looking at the different sectors, the different services that we need to have in place and the different manpower.